يسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصف. وأن تستقيموا بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمن اضطر ومن مخمصة غير متجانف في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ini ialah hukum-hukum yang ketiga. Hukum ayat-ayat hukum ayat hukum yang ketiga. Kita dah baca dua hukum tadi. Ini ialah hukum yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Orang Arab panggil khinzir, kita panggil babi. Jadi ramai di antara kita yang tersebut khinzir, malu nak sebut. Padahal kita yang faham babi dah. Nah, diharam pada kita makan apa saja bangkai, tak kira bangkai binatang mati. Wadamu dadal. Jadi sekarang ni orang-orang Kristian sudah makan bangkai.
dia kara kepala, berbuka dekat kara. Sebab tu tak boleh ambil otak, tak boleh ambil otak cair ni otak. Wadam dan darah. Orang-orang Kristian sudah makan darah dah sekali, seperti mana orang Cina. Walahmul khinzir, dan juga makan daging babi. Diharamkan makan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa saja yang disembelih bukan dengan sebut nama Allah pada sembelihan itu. Wal munkhanifah, dan tidak boleh juga makan, diharam juga makan binatang yang tercekik. Binatang yang tercekik. Kalau kita ada binatang kita tambak, contohnya lembu, kambing kita tambak ni, ada ketika kita dia binatang yang diternak ni memang bodoh sikit lah. Bodoh sikit. Dia binatang yang Tuhan jinakkan dan untuk jadi bodoh sikit lah. Pasal dia ni binatang yang akan disembelih makan. Jadi binatang-binatang ni bila kita tambak dia berbelit di pokok tu, dia tak boleh keluar daripada belitan. Dia pusing juga sehinggalah belit tekak, sehinggalah mati. Saya beberapa ekor biri-biri itu mati kerana berbelit di ranting kayu sana ya. Ranting kayu sana mati dia. Jadi oleh sebab dia mati tercekik itu, maka hendaklah tidaklah boleh lagi kita makan. Tidak boleh lagi kita makan. Wal mawqudatu, dan binatang yang dipukul. Kita pukul ya mati. Tak boleh makan. Wal mutaraddiyah, dan binatang yang terjatuh. Masuk jatuh dalam gaul, mati. Jatuh dalam telaga, mati. Patut mati. Tak boleh makan. Wan natihatu, binatang yang ditanduk oleh binatang lain. Tak boleh makan itu. Dia belaga, nak tanduk, mati. Tak boleh makan juga. Wa ma akala, dan binatang yang tidak dimakan. Makan as-subuh, iaitu binatang ganas. Wa ma akala, dan bukan dimakan. Binatang tu yang kita nak makan tu bukan dimakan oleh as-subuh, iaitu binatang yang buas lain. Illa ma zakkaitu, melainkan apa yang kamu sempat sembelih padanya. Wa ma dhubihal 'alan nusub, dan tidak juga disembelih untuk berhala. Tidak disembelih untuk berhala. Yang ini binatang kan, kita ada binatang yang ditanduk mati pun tak, diketuk mati tak boleh. Yang jatuh tempat tinggi, patah kok pun tak boleh. Kecuali sempat dia hidup lagi, kita sempat sembelih boleh lah. Ataupun binatang yang dibaham oleh binatang buas, yang sempat disembelih boleh makan. Pasal binatang buas ni biasanya dia tidak makan semua. Dia makan sikit, kemudian dia simpan situ. Makan esok pula. Jadi tinggallah pohon sekali dengan kulit tu. Jadi isi belah dalam tu comel lagi lah. Dan darah ni ada sedut habis dah, dia isap habis dah darah. Dia minum darah tu, binatang buas. Akibatnya daging tu terjaga lah. Lepas tu apa saja binatang yang disembelih untuk berhala, untuk pujaan berhala.
Sini ni ada masalah sini. Di negeri kita ni, negara kita ni ada yang dia sembelih untuk hantu, untuk pelepah, dia panggil pelepas. Untuk jamu, dah ada pelepas. Iaitu hantu tu atau jin tu minta ayam hitam seekor ke, ayam putih ke, lembu ke, kambing ke, tak kira lah. Dan orang yang sembelih tu baca bismillah. Baca bismillah. Tapi baca tu kerana pemujaan tadi. Kerana pemujaan tu haram makan. Ataupun daripada hadis Nabi SAW ada satu orang yang dia tanya, dia kata ni kambing ni untuk Datuk Najib ni. Ya, apa minta beli pun tak bagi. Dia nak sembelih makan pun tak mahu. Kerana dia nak sembelih untuk Datuk Najib. Sembelihan untuk orang tak boleh makan kerana puja. Dan sembelih untuk Nabi pun tak boleh makan. Nabi kita, maulud Nabi, ramai orang sembelih kerana pemujaan Nabi pun tak boleh sembelih, haram. Lembu, kambing ke dia sembelih kan ada kan? Dia sembelih untuk apa ni? Kenduri ni untuk apa ni? Untuk maulid. Makannya, kalau makan tu lebih haram daripada makan babi. Hukum makan binatang yang disembelih untuk berhala begini, untuk pemujaan, berhala mana pemujaan, sembelih untuk pemujaan begini, tak kiralah kepada orang besar ataupun kepada guru ataupun kepada Nabi sendiri, maka hukumnya lebih haram daripada makan babi. Allah. Kalau kata kita nak balik, kita jaga ayam ni, kita pula untuk tunggu dia balik, kita sembelih. Tu untuk kenduri buat kita dia panggil kita lain meraih. Yang orang besar saat ni kita sembelih tu kerana dia orang besar. Kerana lain. Raih cara lain. Raih tu bukan raih tu. Itu puja. Raih dah kira semua. Ya kita kan tetamu hari kita sembelih. Ni nak sembelih kenapa ni? Ni nanti kenduri ni kita nak sembelih lah lembu ni. Untuk kenduri ni itu tak ada masalah apa. Dia sembelih ni untuk orang tertentu. Telefon mak. Jadi bila gitu sembelihan begini tidak boleh. Yang saya cakap ni daripada hadis kan? Daripada hadis Nabi. Baik. Ni satu benda yang berat lah. Macam mana dia kata alat pemujaan ni? Dia benda yang dia sembelih tu kan nak puja Nabi. So apa benda yang terlibat tu itu dia panggil alat. Dia alat pemujaan. Kalau yang biasa kulit kuning tu boleh alat pada pemujaan. Apa saja alat untuk pemujaan tu haram makan. Nah. Wa antastaqsimu, dan barang siapa dan tak bolehnya ialah bertaruh nasib bil azlam dengan mata-mata anak panah. Bermakna tidak boleh taruh nasib lah. Ini contoh azlam tu pasal orang Arab yang ambil mata-mata anak panah tu. Dia ambil dia gau, dia lempar. Lepas tu dia tengoklah anak panah tu menghadap mana-mana. Berbagai-bagai jenis. Ada yang lagu kulit kerang, ada macam-macam kulit kerang. Yang Cina macam dia nombor-nombor, dadu, macam-macam lah. Dan ada juga
bertemu nasib dengan bilang hari bulan. Oh. Ini kita kena beritahu ni. Ini dalam masyarakat kita nya ialah ni Tok Guru ni, kita ni nak kahwin anak kita ni, nak tengok serasi ke tidak. Tengok tarikh lahir. Tengok tarikh lahir, nama mak dia nama apa, beranak bila. Ya, anak awak beranak bila, nama apa, mak dia nama apa, nama perempuan tu apa. Lepas tu dia pun bilang, oh tak serasi ni kena tukar nama. Macam-macam lah. Itu juga betul nasib. Lepas tu nak kahwin ni bila, dia lah set pula. Ni hari bulan ni tak boleh, bulan naik ni nanti ni kerana yang lelaki ni kerah, yang perempuan ni pun kerah juga, maka tak boleh kahwin pada bulan sekian, bulan naik, bulan turun, macam-macam lah. Semua sekali tu dia panggil betul nasib. Banyak yang saya cerita gini ya, tapi bila saya jumpa orang lain, nanti dari perkara, dari kembali. Kau boleh jawab. Oh ya. Jadi betul nasib saat ni berbagai jenis ni. Ini kena ingat ni. Banyak jenis ni nah. Urai ni sekali ni. Berbagai jenis. Berbagai jenis. Semua sekali itu ialah betul nasib dia panggil. Ada guna burung, ada burung. Yang India tu burung serinding. Macam-macam nak, macam-macam dia guna. Apa kera pada yang dilatih untuk ambil nombor-nombor. Dia Thailand gajah. Bomoh sama sotong. Macam-macam lah, macam-macam. Nah, jadi kalau kita duduk tafsir ayat Quran ni, wa antastaqsimu bil azlam, iaitu jangan kamu bertenu nasib dengan mata anak panah. Jadi yang tidak mata anak panah tak boleh, tak apa, boleh jadi ada gitulah semua. Ini contoh nah. Zalikum, yang demikian itu bagi kamu, fiskun adalah fasik. Buat tu kufur pada Allah. Kalau macam bertenu nasib itu kufur pada Allah. Yang lain tu dosa-dosa besar bakal. Dosa-dosa besar bakal. Semua yang disebut tu dosa-dosa besar bakal. Iaitu makan bangkai ke, makan darah ke, makan babi ke, makan sembelihan selain daripada sebut nama Tuhan ke, binatang yang kena tanduk ke, binatang yang kena pukul ke, binatang yang jatuh ke, binatang yang ditanduk ke, binatang yang dimakan binatang buas ke, binatang yang disembelih untuk pujaan berhala ke. Lepas tu betul nasib. Betul nasib itulah syirik. Yang tu syirik tu. Lain semua dosa besar lah. Dosa besar lah. Yang lain. Yang syiriknya betul nasib. Al-yawma, maka pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru min dinikum, untuk asalah lagi orang-orang yang kafir terhadap agama kamu. Pasal agama kamu sudah sempurna dah hari ini. Itu asalah. Tapi pokok menunggu kubur ni masih lagi tak putus asa, tak puas hati dengan agama. Pokok jamiahnya, pokok ahli bid'ahnya masih tak puas hati dengan agama ni. Masih lagi dia nak amal amalan-amalan yang direka. Oleh sebab itu Tuhan kata, fala takhshawhum, jangan kamu takut getar pada mereka. Dalam nak beritahu ni, wahsyawni, hendaklah kamu takut pada aku saja. Ayatnya duduk celah-celah ayat lain banyak-banyak. Al-yawma, maka pada hari ini, akmaltu lakum dinakum,
Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Sudah sempurna dah. Tiba-tiba buat ni tak puas hati. Buat maulud besar-besar mak semalam. Allahu Akbar. Buat semaya ajak mega ni apanya la ilaha illallah. Aduh hai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada kemurkaan-Mu, kerana mereka ni buat bid'ah dan syirik pada kamu. Dan kami ni satu golongan yang kecil yang baru mula nak sebab kamu ni. Jangan marah pada kami lagi. Kami baru je mula ni. Belajar-belajar saya baru saja belajar. Jangan Tuhan marah pada kami. Tak buat kerja ni lagi ni. Wa atmamtu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku pada kamu, iaitu dengan Quran ini. Nikmat tu dengan Quran. Nikmatku wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat aku ke atas kamu dengan Quran ini. Wa raditu lakumul Islam madina, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redalah untuk kamu Islam sebagai agama dan cara hidup. Agama dan cara hidup kamu. Wahai redha. Agama kamu, cara hidup kamu. Wa man ittara, barang siapa yang terpaksa fi makhmasatin, pada kelaparan, dalam keadaan kelaparan. Barang siapa yang terpaksa fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmi, maka tidak ada lagi baginya, tidak tanpa rela hati, maka orang macam ni tak berdosa, tak dosa. Mana semua yang disebut atas sekali tu, siapa-siapa yang terpaksa dalam keadaan kelaparan. Kelaparan macam mana? Iaitu semua binatang yang dia sebut atas tadi tu boleh makan lagi kalau terpaksa. Terpaksa boleh. Darurat boleh. Islam pula juga bila kamu dipaksa supaya mengaku murtad, dah awak nak bunuh, maka bolehlah mengaku murtad, tapi hati tak boleh. Hati tak boleh. Selamat nyawa boleh. Tapi bila ada juga, ada satu orang sahabat mengaku murtad, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya mengaku murtad tapi saya tidak reda. Dia kata, Tuhan benar kamu, tak apa, boleh. Tidak, hati tidak reda. Maknanya apa saja yang kita terpaksa buat tapi kita tak reda tu bolehlah. Tapi nak buat acak-acak tu tak boleh. Terpaksa ada keadaan jadi terpaksa. Maka terpaksa tu boleh. Rasa makan babi pun boleh. Maka yang lain tu boleh lah. Dengan syarat kita tidak reda, kita dipaksa. Awak dipaksa semua berhala, awak tidak reda, boleh. Misalnya. Tapi tak sembah berhala tu lebih baik. Tapi kena bunuh, maka dibunuh tu sana mati saya pula. Jadi nak mana satu? Ini low sikit lah, ini tinggi sikit lah. Gitu pilih. Lepas tu, fa inna Allah ghafurur rahim, maka sungguh-sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun bagi manusia yang terpaksa makan benda-benda tadi, tapi dengan tidak reda, diampun dosa.
Ar-Rahim, amat belas kesian kepada makhluk yang terpaksa. Yas'alunaka, ayat lain pula ni. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Mereka tanya kamu apa yang dihalalkan untuk kamu, untuk mereka. Bila masuk Islam, orang start tanyalah Nabi, apa yang halal ni? Agama ni mesti wahyu. Tidak wahyu, tidak agama. Jadi maulid Nabi itu tidak wahyu, maka tidak agama. Awak nak masuk syurga Allah, awak nak buat pahala, ikut Nabi, ikut Nabi ajar, iaitu ikut yang Tuhan ajar. Awak pergi reka sendiri suruh masuk syurga lah, paksa-paksa Tuhan lah. Kul, kata pada mereka, uhilla lakumut thayyibat, maka dihalal untuk kamu benda-benda yang baik. Mudah ya. Apa yang baik itu asas kepada agamanya ialah makanan ni yang baik itu boleh makan. Asas dia, basic dia. Yang baik untuk kamu. Mana ada yang benda tu boleh makan tapi allergi, maka itu tak baik. Wa ma 'allamtum, dan apa saja yang diajar, yang kamu ajar, apa saja kamu ajar, minal jawarih, daripada binatang-binatang buas seperti anjing ataupun elang, dan banyak lagi lah, banyak lagi binatang-binatang yang kalau boleh ajar, boleh. Ayat lain, ni ayat ni, tengok dengan molek ni, ayat ni, mukallibin, binatang-binatang yang dilatih berburu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kamu latih binatang itu berburu daripada ilmu yang Allah Ta'ala telah ajar kepada kamu. Padahal kita belajar untuk guru tak? Tapi ilmu tu Allah Ta'ala ajar. Kerana seluruh ilmu yang ada dalam muka bumi ni adalah Allah Ta'ala yang ajar. Tapi kita tiba-tiba sombong pergi kata Allah, ilmu ni daripada fikiran dia. Tak. Sebab tu awak dengar saya kata kan, saya selalu kata daripada ilmu yang Allah Ta'ala ajar pada saya. Saya kata gitu kan. Ini antara-antaranya kata-kata ni, bukanlah saya bercakap dengan Tuhan. Ilmu tu yang kita boleh tu Allah Ta'ala ajar. Bukan saya bercakap dengan Tuhan, tak benda. Mau buat, ada buat direka, dia kata tak ada ustaz tu, tak ada, dia dapat wahyu sendiri. Tak faham kita kata dah. Apa yang kita tahu ni Tuhan yang ajar. Fakulu, maka makanlah mimma amsakna alaikum, apa yang dia tangkap untuk kamu. Dia tangkap. Jadi gini, kalau kita ajar anjing ke helang ke, untuk tangkap binatang ni, kita kena baca bismillah masa lepas dia. Iaitu ni apa? Wazkuru, dan bacalah ismuhullah, nama Allah alaihi, kepada binatang itu masa nak lepas binatang itu tangkap. Kita tengok burung merpati, kita ada apa, hawk ataupun kita bahasa Kelantan panggil sewo. Sini panggil apa tu? Yang kecil, elang yang kecil. Yang tangkap burung. Saya panggil sewo. Sewo ke mana? Sewo. Burung juga. Elang sewo yang kecil, sikit. Yang dilatih untuk tangkap burung merpati kan misalnya. Tu masa nak lepas tu baca bismillah. Lepas dia ajar lah. Bila dia tangkap tu dengan syarat dia tak makan. Kalau kita pergi tu, kita ambil tu, dia tengah makan. Dia tengah makan. Dia tengah makan tak boleh. Tapi elang ni pesing dia, bila dia tangkap tu dia mesti patut makan. Mesti dah. Jadi kita kena offer pada dia, benda lain.
daging ke apa-apa, dia beralih tu tak apa. Kalau dia tak beralih tu tak boleh. Ada anjing itu kita kata berhenti, dia pun berhenti dah. Mana dia tangkap mana kita. Tapi kalau kita suruh dia berhenti, dia tak nak berhenti makan tu, binatang tu tak boleh makan. Tak boleh makan. Pasal dia tangkap tu untuk diri dia. Itu daripada hadis-hadis Nabi. Wattaqullah, dan takutlah kamu pada Allah dengan jaga hukum. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya hisab amal Allah Ta'ala tu cepat sekali. Al-yawma, pada hari ini, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kamu apa saja yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanlah dan makanan orang-orang yang telah diberi kitab. Illul lakum, dihalal untuk kamu makan. Wa ta'amukum, dan makanan kamu hillul lahum, dihalal untuk mereka makan. Ahli kitab ni, misalnya orang Yahudi kau sembelih, orang Kristian kau sembelih, kena sebut nama Tuhan. Hindu. Oh my God. Ya, ini ahli kitab. Tidak ahli kitab tadi. Ahli kitab. Dan ahli kitab ni biasanya memang buat syirik ke Tuhan. Benda tu nak kena zahir, Ustaz. Kita nak kena dengar ke? Kita dengar dia baca. Tak dengar, tak boleh makan. Ataupun kita tahu dia tu memang baca, tak apa. Kita tahu dianya memang baca, tak apa. Habis yang buat pas tak nak makan sembelih orang menor ni macam mana? Itu kerja karut tu. Yang pas tak nak makan dia kerana orang UMNO sembelih. Ada lagi beberapa kumpulan di Kelantan sana yang masih lagi tak makan. Masih lagi tak makan. Sembelih orang UMNO. Orang UMNO misalnya, orang UMNO ni ataupun siapa-siapa yang engkar pada tauhid buat syirik, dia tu dia otomatik jadi ahli kitab lah jadi. Pasal dia buat syirik dah, dia buat tawassul, dia sudah jadi ahli kitab dah lah. Dia tidak lagi ahli sunnah dah. Maka orang-orang yang syirik pada Allah begini, dia panggil ahli kitab. Sebab Kristian tu yang jadi sesat dia tu kerana ahli kitab dah. Dia memang sesat, tapi dia panggil ahli kitab. Jadi orang-orang Islam yang buat syirik pada Allah otomatik jadi ahli kitab lah. Musyrikin mereka tu lah musyrik ahli kitab. Maka sembelihan mereka dia baca bismillah lah. Buat ni Habib baca bismillah lah. Baca boleh makan lah. Makan aja. Sembelihan dia boleh makan lah. See? Dan Tuhan kata boleh. Dia memang kufur, tapi dia ahli kitab, boleh makan. Jangan duduk jadi gila macam bobok paham no. Jangan jadi gila gitu, jangan. Benar dia terang-terang dia cerita dia. Bila dia buat syirik, otomatik jadi ahli kitab dia. Oh, mereka kata, oh tak ada ahli kitab ni untuk Yahudi dengan Kristian je. Itu kamu kata. Bukan? Orang Kristian ni puja Nabi Isa, maka otomatik jadi ahli kitab. Jadi kita puja Nabi Muhammad, maka kita jadi ahli kitab lah. Syirik kan tak syirik ya? Sebelah boleh makan masa baca bismillah. Okey dah. Banyak boleh clear ni kalau belajar tafsir. Macam tadi, macam Samak tadi, itu pecah pendapat tu, tak sudah bahalah situ. Awak nak Samak lah. Dah, tak sudah bahalah tu. Dia tak berhati, dia tak berasa tak selesa. Okey, sama. Kita berhati dah dengan bahasanya tak ada hukum yang mengatakan, tak ada hadis yang mengatakan kena sama. Awak tak berhati tak apa? Dia nak susah Apa ya? Gitu. Itu bukan bab akidah kan? Bukan. Macam juga ada satu orang tanya saya malam tadi.
Dia kata, Haji Mak tanya. Dia kata ada saudara dia, kau ipar dia kan, tak mau sembahyang jam. Tak mau sembahyang dua rakaat lah, sembahyang qasar. Yang Isyak. Sembahyang qasar. Dia tak mau. Nak sembahyang 4 rakaat. Jadi mak ayah tanya saya, ikut dia. Pasal ada hadis pun yang mengatakan orang tak puas hati nak sembahyang qasar. Okey, sembahyang. Sembahyang biasa. Dah awak kaji sangat. Ya. Orang offer pada awak tak nak terima. Okey, tak ada masalah. Pasal dia tidak akidah. Nah, dia ada standard punya arhan standard tu dah ada. Nah, arhan standard. Bukan fardu. Bukan fardu dia juga. Arhan standard iaitu fardunya sembahyang Zuhur 4 rakaat apa semua tu standard ada dah. Maka dia follow yang standard tu, tak salah lah dia. Dia tak nak ikut, nak sembahyang, nak musafir pun tak nak sembahyang 4. Dia kata mudah ya, bukan payah. Dia mak minta dengan saya, tidakkah benda ni tolak? Memanglah kira-kira tu tolak, tapi tidak seperti tolak ayat Quran lain. Nah, Tak berat lah. tak berat. Jadi dah buat rajin. Dia sekali dua ya, dia buat lagu tu. Lama-lama dia akan merasa bahawa saya kita ni ringan. Susah lah. Awak tak nak ambil bonus, tak ada masalah apa tak? Kita pergi supermarket, orang bagi bonus kerana kita beli sekian-sekian. Awak tak nak terima? Tak ada masalah apa? Tapi kalau buat dapat extra tak? Dapat lah, pasal ikut sunnah. Tu. Tapi dia tu tak kurang lah. Dia tak kurang dah. Dia tidak kata kurang Makkah dia tu. Tak kira dia tak dipanggil macam buat syariat. Ada. Pasal hadis Nabi ada. Kalau hadis Nabi tak ada, kena. Macam yang samuk tadi tu ada kan, kalau samuk tu dikira macam buat syariat sendiri. Tu qiyah. Qiyah. Dan qiyah dah tak hukum fiqh ni tak apa. Yang kata tak boleh ni ibadat. Ibadat tak boleh qiyah. Sembelih bukan ibadat ke? Apa dah? Sembelih bukan ibadat. Dia ibadat juga. Dia panggil fiqh, dia panggil fiqh. Benda fiqh. Ibadat juga. Semua tu ibadat belaka. Tapi bab fiqh. Bab fiqh ni boleh kias tu, tapi bab ibadat tu zikir, sembahyang itu tak boleh kias. Ibadat khusus Ustaz. Dia ada mesti ada hadis khusus. Nah. Jadi kalau lagu tu, sebab tu lah dulu berperang di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak makan ketam, tak makan ketam, sotong ketam, tak makan belaka. Kita ni makan. Dia perang kat dulu. Pasal dia gini, dia usul tafsir dia, usul fiqh dia. Segala benda yang boleh makan tu kena ada dalil. Prinsip dia. Kalau benda yang kita nak makan tu mesti ada dalil. Boleh makan. Imam Syafi'i pula usul fiqh dia ialah apa saja benda asalnya halal. Anda kena ada ayat Quran ataupun hadis Nabi yang mengatakan tak boleh. Ada gitu. Nampak serupa tapi tak serupa. Nah. Kau tak faham maksud saya? Jauh lari tu. Jauh lah. Imam Syafi'i kata semua makanan ni halal kecuali diperintah tak boleh makan. Hanafinya pula semua benda tu boleh makan dengan syarat ada dalil mengatakan boleh makan. Itu. Jadi soto dia tak jumpa dalil, tak boleh makan. Syiah lagu dia. Tak makan soto. Tak makan. Udang, sotong. Tak makan belaka. Baru tahu. Termasuk ikan keli tak makan pasal tak ada sisi. Ikan kena ada sisi. Dia punya narrow minded punya tafsir. Dia kata daging daripada laut, dalil lah. Dan? Daging daripada laut. Dia tak percaya kan, payahlah. Dan Satu, saya seperti saya kata biasa.
Satu campur satu, jawapannya 2. Lepas tu, faham tak? Dia kata faham. 1 campur 1, jawapan dia 2. Kita pun tak tunjuk. 1 campur 1 berapa? Dia pun jawab 3. Awak nak buat macam mana? Awak nak buat macam mana? Kita pun kata, okey, tengok ni ya. 1 campur 1, jawapan dia 2. Betul dia kata. Tengah. Pasal kita tunjuk tangan tu. Jadi 1 campur 1, jawapan dia pun jawab 2. Dia apa? 1 campur 1, jawapan dia 3. Awak nak buat macam mana macam ni? Ni lah pokok bid'ah dia pakai hak ni dah ni. Nabi ajar tak? Ya. Boleh buat tak? Ikut tak ajaran Nabi? Pernah ikut belakang tak? Ikut. Boleh buat tak benda yang Nabi tak ajar? Tak boleh. Boleh buat tak? Boleh. Awak pernah buat macam mana? Awak nak buat macam mana? Orang yang sudah sengit ni macam mana nak buat? Tak boleh buat apa? Betul tak dia? Betul. Awak nak beri reason tak boleh. Awak pun heran macam mana dia tak faham. Dia jadi heran macam mana kita faham gini. Pulak. Sama lagi. Wal muhsanatu minal mu'minati, dan perempuan-perempuan yang jaga kehormatan daripada orang-orang yang beriman. Perempuan wal muhsanatu, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, dia jaga self apa dia panggil? Respect. Self respect, self macam-macam tu, dia yang menjaga kehormatan. Mana dia jenis satu perempuan yang tidak biasa berzina, cuek-cuek sana apa semua, tak buat lakon ni. Minal mu'minat, daripada orang-orang perempuan beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan daripada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum pada kamu. Idza ataitumuhunna ujurahunna, iaitu ketika kamu beri kepada mereka mas kawin mereka, muhsinina, untuk kawin, untuk dikawinkan. Untuk mengawininya, ghairu musafihina, tanpa dengan niat nak berzina. Tengok, dia Tuhan kata tu takut kita tak clear. Orang perempuan yang jaga kehormatan daripada orang-orang perempuan beriman. Satu lagi, orang-orang perempuan yang menjaga kehormatan daripada orang-orang yang diberi kitab sebelum pada kita. Dengan tujuan beri mas kahwin tu, beri mahar tu, beri duit tu. Ataitumuhunna apa? Ghairu musafihina. Nanti. Wala muttakhidhi ahdanin, tanpa tidak pula kamu nak jadikan mereka gundik-gundik kamu. Pasalnya gundik ni pun maknanya perempuan simpanan ni juga dibayar, seolah-olah macam mas kahwin lah. Dia beri duit kan, seolah-olah macam mas kahwin lah. Pelacur-pelacur tu dia beri duit seolah-olah macam mas kahwin lah. Maka yang seolah-olah begitu tu tidak boleh, tak sah. Jadi beri mas kahwin ni untuk kahwinkan dia tu boleh. Jadi nak kahwin dengan orang-orang perempuan yang tidak ahli sunnah boleh. Ahli kitab boleh. Boleh. Mana kita nak kahwin dengan
Kita nak kahwin dengan anak-anak Habib boleh. Kalau Tapi dia jaga kehormatan dia lah. Yang bukan kaki cuek lelaki apa tidak lah. Dia jaga kehormatan dia lah. Dia jaga punya tu, yang duduk disko sana, disko sini tak boleh lah. Nah. Dengan syarat perempuan tu jenis part. Kalau dia betul beriman betul, dia tu jadi orang mukmin. Orang mukmin lah. Gitu. Dia ni terpesuk akidah ya. Ha? jadi dengan Kristian, dengan Kristian Yahudi boleh, maka anak-anak orang Yahudi boleh. Jadi kalau kita kahwin dengan orang Kristian, kita kena Islamkan dia dulu. Tak payah. Dan kena hantar pergi gereja dia tu hari satu. Ya. Oh gitu. Buah raya. Buah. Kalau buat tu. Baik. Tak payah masuk Islam. Yang ni berlaku begini ni di Indonesia ramai ni. Di Indonesia ramai ni. Tapi ada ayat lain pula dalam surah An-Nisa tu. Perempuan-perempuan yang beriman, hamba-hamba abdi yang beriman tu lebih baik daripada perempuan ni lagi. Jadi ambil dua ayat tu kita boleh nampak dia punya antara tu, nah. Mana kahwin dengan orang kampung yang bodoh tu, yang beriman tapi lebih baik daripada kahwin dengan mereka-mereka ni. Ada kan yang sedikit-sedikit yang anak-anak orang Habib ni misalnya tak. Misalnya kita jumpa satu orang perempuan di kampung tu, orang kampung dia je tak reti apa benda, tapi dia beriman, lebih baik daripada kahwin dengan puan ni lagi. Gitu. Yang orang kampung ni payah nak ngajar ni. Awak jangan minum. Dia payah nak ngajar. Dia tak pandai makan dengan sudu, satu hal nak ngajar. Washing machine pun tak pandai guna. Banyak perkara nak ajar dia. Lebih baik daripada mereka lagi. Tapi yang perempuan bukan itu. Yang perempuan nak kahwin lelaki-lelaki yang musyrik tak boleh. Yang ahli kitab tak boleh. Yang lelaki aja boleh. Waman yakfur, barang siapa yang eka bil iman selepas dia beriman. Eka juga, dia beriman dah. Dia eka perintah Tuhan ni. Faqad habita, maka gugurlah. Maka benar-benarlah gugurlah amalannya. Wa huwa fil akhirah, dan dia di akhir akhirat kelak minal khasiri, termasuk orang yang rugi senang. Itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Idza qumtum, apabila kamu berdiri sini dengan dengan niat ila solat, untuk solat. Ni hukum ni. Iaitu hukum ambil wudu. Yang ambil wudu ni diterang secara detail. Diterang, tapi lebih detail lagi dalam hadis lah. Yang detail, yang ni diterangkan. Tapi solat tak diterangkan. Solat kena tengok hadis Nabi. Faksilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka-muka kamu. Basuh sini bukan basuh gini, bumbu gitu, bukan. Mana air mengalir saja, ambil air tu, letak tu dia mengalir tu, lepas tu sapu daripada air yang mengalir tu boleh dah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tangan kamu sehingga ke dua siku. Wamsahu bi ra'sikum, dan hendaklah kamu sapu kepada kepala kamu. Hadisnya 5 kitab hadis kata sapu ni sekali.
Masuk Bukhari. Sapu dengan air. Sapu kepala rambut. Dia tak kata rambut sini, dia kata kepala. Pasal ada orang botak. Tuhan dia tahu lah makhluk dia kan. Pasal ada orang botak. Jadi sapu kepala. Botak pun kena sapu juga kepala. Jadi sapunya begini. Tak sapu. Tarik mari ke depan. Lepas tu ke telinga. Sekali buat belakang. Kalau pakai serban, sapu ke atas serban gini. Tarik mari, sapu. Orang pakai tudung, orang pakai tudung, tarik mari sini. Sampai kawasan rambut dia, tarik balik mari. Sapu ke telinga. Habis. Saya sentuh rambut sikit saya. Bukan pakai tudung. Terus Agak sikit lah, biar kena sikit. Tapi hadis Nabi itu kata begitu. Tak payah pecah tudung. Tak payah. Nak pakai serban, pakai kopiah pun tak payah pecah. Dia tangan tak ada air ke? Ha? Bukan dengan air. Tuhan tak nak lagu ni. Tak apa lagu ni. Tuhan kata dah ni. Tuhan kata dah ni. Susah. Tuhan kata dah kan aku boleh buat hukum apa yang aku nak. Aku lah. Ya kita yang ajar ke jamiah tu, korek pokok tu basuh belok. Darah-darah nak mandi dulu. Dolok sama pulang. Oh gila. Opsing sungguh. Yang ajar pokok tu. Raga tu. Ha? Dia tak ada, dia sapu gitu ya. Masih rosak. Ini saya tunjuklah sekali nah, gini. Depan-depan bawa dalam internet kemudian tengok belakang. Bila kita nak basuh punggung tu, lepas berak ni, kita teran tu. Bila nak basuh tu teran sikit, dia ginilah, dia akan buka sikit. Dia jadi buka sikit. Awak teran tu dia buka sikit, dia sapu di permukaan dia. Siapa suruh dijolok dalam tu nya? Kenapa tak mau ambil air pecek masuk dia all the colon long intestine tu semua basuh belakang. Siapa suruh ni? Ada lagi tak dalam tu najisnya? Ada. Tapi Tuhan kata, aku nak tak apa dah aku ni. Aku buat kamu. Aku tahu kamu sembahyang tu dalam perut tu penuh najis lagi. Kau tak tahu Tuhan ni? Dah. Dia buat kita. Asalkan eksternal tu yang luar tu bersih beres lah. Ya kita nak pergi over ni apa pasal ni? Over. Allah tak tunjuk kita ni tulang lawar tu. Yang Tuhan tak ajar pun sampai koyak pun. Sungguh. Ni ajar tu pun nak ajar ni je ni. Basuh kencing tu sampai awal tu jadi dedah. Penyakit dedah, tahu dedah? Lompak. Basuh kencing. Yang orang perempuan dia tak ada sibuk pun, orang lelaki je. Pasal orang lelaki jolok keluar. Ni. Jadi Nabi kata sapu 3 kali bawa. Dirham 3 kali. 3 kali. Lepas tu basuh. Dua dia keluar lagi pun ikut dia. Gitu ya. Tak ada dah. Tuhan kata okey dah, aku accept dah. Ya kamu menyusah-nyusah diri ni. Oh, dulu saya diajar benda ni. Oh, kamu betul. Lompak sana, lompak sini, saya pun dulu. Yang ajar pokok ni penjahat. Pekoh tu yang ajar tu sampai kita jadi belok pekoh. Tapi yang Quran yang mudah-mudah ni, tak dia pun tak belajar juga. Menyesal saya ikut orang bodoh. Yang bodoh Quran, bodoh hadis. Muka yang dapat warak. Muka warak, pakaian warak. Tapi akalnya bodoh lagi.
Jadi sapunya gini nah, ada daripada hadis banyak, boleh kita ambil rekasannya, ambil air gitu, tak sini, pagi sampai ke belakang, termasuk atas lubang sekali. Lepas tu sapu keluar telinga. Telinga tu dia kira kepala. Tidak basuh telinga lain kak. Kalau kumis tu basuh telinga boleh tak. Dalam ayat Quran tak disebut basuh telinga. Nabi yang dia tunjuk bahawa saja telinga ni termasuk kepada kepala juga. Very simple ya, ikut saja yang Tuhan ajar ni. Wa arjulakum, dan kaki kamu ilal ka'bain, hinggalah kedua bungkul lali. Yang Syiah ni kalau nak cap dia tak basuh kaki, dia sapu. Jadi perbuatan basuh kaki itu yang kita guna basuh kaki itu berdasar pada hadis Nabi. Nabi tak basuh kaki, tak sapu kaki, tapi basuh kaki daripada hadis. Nabi tak, jadi Nabi lah faham maksud Quran ni kau. Maka terjemahannya ialah tengok perbuatan Nabi. Nabi basuh kaki ke tidak? Basuh. Jadi basuh. Basuh pulanya lalu air juga. Sebab sebelum ambil air semayang, kita kena ada syarat. Sebelum ambil air semayang ada syarat, iaitu basuh dua tangan. Kaki itu kalau ada najis basuh kaki lah. Jadi basuh kaki mana bersih belaka daripada najis belaka, barulah ambil wuduk. Bukan? Maka kaki itu sudah bersih dah. Cuma nak lalu air je, syarat bagi wuduk. Okey? Wa in kuntum junaba, dan sekiranya kamu dalam junub, fattahharu. Saya kadang-kadang ni perkataan ni jadi saya payah sebut saya kadang-kadang. Mengelak. Saya tengah Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahharu, maka hendaklah kamu mandi suci. Mandi suci. Mandi suci pun bukan mandi balik jogging ni. Bukan mandi balik jogging. Orang bobo sapu apa yang ada. Ni mandi junub macam mandi baru balik. Allah. Baru balik kebun. Mandi junub bukan mandi itu. Mandi junub macam juga ambil wuduk. Dia syarat dia, iaitu lalu air. Sebab tu Nabi mandi junub dengan satu beldi. Anggaplah saya cakap beldi lah, iaitu 4 cupuk air. 4 cupuk air ni agak-agaknya 4 liter. Dan mandinya dia dengan bini dia, tangan berebut gini. Tak sentuh kan tu? Tak sentuh. Yang sentuh tak titik air dah tu. Titik. Jadi Nabi tak kata mustamal ni air tak boleh. Ada. Mandi 2 orang. Sampai bini kata, tinggal kat aku sikit, takut dah habis. Pasal Nabi ni rambut lebat. Dia density rambut per square inch dia tu very high. Dia rambut tebal, rambut lebat. Jadi nak rata yang dia tu payah. Jadi dia ambil air sikit ya, sebelah tapak tangan, tak sini, dia rusak sampai rata. Sebelah. Lepas tu dia ambil pula tak sini, usap sebelah sini pula, sampai rata. Dia ambil pula usap di kepala sampai rata kepala. Ada ambil 2 kali bubuh pula, dah sekali usap sini. Lepas tu dia buat air tu, ada kadang-kadang dia ambil sampai ikut macam wuduk tu. Macam wuduk kan, ambil basuh sini, ada lah gitu. Tapi umumnya lalu air tu semua sekali, last sekali basuh kaki. Saya mandi junub 2 minit.
Awak mandi junub rasa setengah jam. Berat. Saya 2 minit aja. Siapa tak puas hati? Tak puas hati. Dia tak belajar. Saya mandi agak-agaknya setengah lebih air. Setengah lebih agak-agak. Dah 2 minit. Tak. Agak-agak yang setengah lebih. Agak-agak. Mana yang shower kan? Lepas tu, wa in kuntum marda, dan sekiranya kamu jatuh sakit, tengok tu, au ala safarin, ataukah kamu dalam musafir, au jaa ahadun minkum min gha'it, atau salah seorang daripada kamu sudah pergi ke tandas, aula mastumun nisa, ataupun sentuh perempuan. Mana sini setubuh. Ini setubuh. Bukan setubuh biasa, ni setubuh. Atau setubuh. Walam tajidu, maka tidak pula kamu jumpai ma'an, air. Fatayammamu sa'idan tayyiban, maka hendaklah kamu tayamum dengan debu tanah yang bersih. Jadi sama ada sakit ataupun musafir ataupun pergi tandas, wahai cipsa tak kira, atau sentuh perempuan menyebabkan wuduk sudah batal, maka akibatnya falam tajidu. Jadi sentuh perempuan sini bersetubuh ni. Pasal Nabi pernah cium bini dia, Siti Aisyah, di mulut bulan puasa, masa puasa bulan Ramadan, betul? Dan dia terus pergi sembahyang. Lepas pada cium bini dia tu, dia terus pergi sembahyang. Dia jadi imam pula. Orang tanya adik tu kat Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, itu Nabi lah, dia boleh kawal nafsu. Itu Nabi kerana dia boleh kawal nafsu. Adik lain pula, adik Siti Aisyah lah kau ni. Pasal apa adik Siti Aisyah ni? Pasal Siti Aisyah ni umur tua, orang mati 63. Bini-bini lain lepas Nabi wafat tu, tak lama pun dia mati. Yang lambat mati sikit, Maimunah. Ini Nabi nama Maimunah, yang lambat juga mati. Jadi yang lewat sekalinya Siti Aisyah sendiri lah. Jadi Siti Aisyah ni lah rujukan ramai sahabat-sahabat Nabi, sama ada lelaki perempuan mari jumpa untuk tanya hukum. Hukum sini bukan hukum biasa, hukum dia dengan isteri dia. Hukum di rumah. Hukum di rumah. Mau tanya bini dah lah. Pasal yang hukum di luar rumah Nabi ajar lah kau. Jadi hukum dalam rumah ni, mau tanya bini dia baru tahu. Jadi hadis tu disampaikan oleh isteri-isteri dia. Jadi antara hadisnya ialah Nabi satu hari tengah semayang sunat. Sunat malam. Dia semayang ni atas tikar tempat tidur. Nabi ni tidur atas tikar yang dibuat daripada pelepah tama, daun tama. Dia susun macam tikar kita ni lah. Nabi tidur atas tu lah. Ada setengahnya atas kulit binatang. Dan kain selemut selai Nabi ni. Kain selemut selai Nabi ni dia. Jadi kadang-kadang ada hadis, awak akan jumpa bila belajar hadis, Nabi semayang guna kain selimut tu, dia telanjang lah maknanya Nabi. Jadi sebelah lagi tu bini pakai selimut, sebelah lagi Nabi pakai buat semayang. Tak pernah dengar ni hadis ni. Tak pernah.
Dia tambak, dia tekuk. Yang ambil tu tambak sini. Terus sembahyang. Ada lembab dia panggil sembahyang dengan satu helai kain. Acinya duduk depan aja. Duduk depan aja aci. Duduk depan aja lah aci. Jadi belakang tu tak apa, tak duduk. Jadi ada sahabat Nabi jadi imam masa dulu. Jadi kata makmum lah, katanya sahabat Nabi, orang perempuan tu apabila kita sudah sujud ke rokok ke gitu, sudah rokok tu baru dia boleh rokok. Nah, jangan rokok sebelum ada kita rokok. Pasal takut nak Sujud. ha? Waktu sujud. Waktu sujud Bangun lambat. Bangun bangkit lambat. dia suruh bangkit lambat sikit. Tak belajar hadis kan. Dia masa tu masa Mekah tu, iaitu miskin kan masa tu. Jadi Nabi nya sembahyang kat sini sebelah lagi tu, si biasa duduk pakai. Dia sujud. Bila dia sujud tu, Siti Aisyah dia Nabi sembahyang lama. Kalau kita ni sembahyang tak hati lah ni. Faham? Bini dia sebelah dia. Bini Nabi ni sayang bini dia. Ada dia sembahyang jauh pada, ada yang sembahyang dekat pada. Jadi dia sembahyang jauh nah, sembahyang jauh. Sembahyang dekat. Jadi Nabi sujud. Bila Nabi sujud, nak sujud tu Siti Aisyah dah lama sangat belunjuk kaki. Dia ada dua maksud. Pasal tak beritahu position, tak beritahu. Nah, perawinya Siti Aisyah tinggi. Semayangnya dalam gelap. Itu Siti Aisyah ada riwayat mungkin duduk di Nabi semayang sini, Nabi duduk sini, Siti Aisyah duduk gitu. Itulah kaki belah sini. Kaki arah ke Nabi, mungkin gitu. Kepala sini. Ataupun Siti Aisyah tidur gini. Nah, kaki, kalau Nabi sujud tu atas kaki dia lah. Begitu juga sini, sujud atas kaki dia lah. Jadi Nabi tolak kaki dia. Nabi tolak kaki aku pun tarik kaki. Nabi pun duduk atas roh sujud. Nabi sujud balik. Kemudian Nabi bangun, aku pun betul balik kaki. Jadi rakaat kedua, Nabi tolak pula, aku pun tarik pula. Siapa boleh cerita ni? Sahabat tak tengok belakang ni. Bini dia ya. Dan Nabi teruskan semaya. Ada satu kali lagi aku sujud. Nabi sujud. Lama sangat dia sujud, aku ingat mati. Maka aku hendak tangan, pegang hidung dia. Rupanya gerak dia. Oh, tak mati. Nabi terus semaya. Jadi berasa pada hadis 3 hari ni, keluarlah istinbat hukum macam-macam lah. Jadi Imam Syafi'i kata, dah dia bini Nabi kan, maka dia tentulah setuh tu dia duduk dekat sini. Katanya imam-imam lain, dia nak mati tak kira lah. Pas tidur pula tak tahulah selak kain berapa, tak tahulah ada. Jadi 3 masalah yang kata setuh tu tak patah. Setuh tu tak patah, setuh lagu tu. Akibat daripada tak patah saat ni, maka 3 mazhab kata tak patah, 1 mazhab kata patah. Tapi umum mazhab batalnya, batal semua mazhabnya ialah apabila naik syekh. Masuk syekh. Iaitu misalnya buang air besar, kencing, kentut, patai sembahyang. Kan lepas buang tu apa dia? Lepas buang tu apa dia? Sedap, lega. Okey. Lega sedap tu sexual needs dia panggil.
Mana batal tu kerana memanglah keluar benda, tapi lepas pada keluar benda tu lega. Maka lega tu ada sexual needs, kepuasan. Satu lagi ialah dia tu tidur hilang akal, pesan hilang akal, gila hilang akal. Jadi batal sembahyang kerana hilang akal satu, mutak pun hilang akal juga. Dan satu lagi kerana seks. Jadi bagi saya, kalau serta orang perempuan yang kita tak naik share, tak ada berasa, tak batal saya. Alright? Alright? Orang lain pun dia. Saya je lah gitu. Pasal Imam Syafi'i kata dulu masa hukum qadim dia, dulu Imam Syafi'i ni tak batal wuduk serta perempuan dulu. Di masa dia duduk di Madinah, di ada di Iraq ni, di Mesir, barulah keluar kata batal. Nah, Imam Syafi'i nya nakkan kecil sikit supaya boleh jadi lebih molek sikit lah. Kecil sikit pagar tu, pada pagar luas sangat tu dia kesempit sikit. Pasal apa pasal sentuh perempuan dia kata? Bila ada acak-acak sentuh tu lama-lama naik sel pak. Jadi dia pun kata batal semuanya. Itu ya. Nabi tidur dengan bini dia ni, bukan? Kita tak tahu kita. Nabi tatkala isteri dia Siti Aisyah kata aku dalam haid, dia tutupnya usap dengan paha ya, tutup. Ambil kain tutup waktu ya. Paha lain dah. Sehinggalah darah haid aku ada kena di baju dia. Aku basuh darah tu kena di baju. Satu hari Nabi balik ke rumah. Lalu Nabi semayang. Pada waktu tu musim dingin, musim sejuk. Dia sejuk di negara Arab ni, sejuk berat. Dah lama dia semayang tu, dia duduk. Semayang diri, dia duduk zikir lah, kalau kita ada zikir atau baca. Tiba-tiba dia ketar, aku nampak daripada sama-sama cahaya tu, nampak dia ketar, sejuk Nabi. Lalu Nabi paling ke Siti Aisyah. Kalau kita ni Aisyah, mari sini. Nabi panggil Siti Aisyah. Aisyah, mari sini. Siti Aisyah itu jawab, saya dalam haid ya Rasulullah. Dia tak panggil abang. Oh, sorry bang, saya dalam haid. Tak kata gitu. Dia kata, saya dalam haid. Mana dia dalam baru haid, mana darah banyak. Nabi kata, haid itu tidak. Haid, kamu tidak najis kerana haid itu. Mari sini. Lalu dia pecah baju tu sekali. Dakak. Setiasa tu dakak Nabi sehinggalah hilang ketar. Kita ada buat? Bini kita ada buat? Tak ada. Suahai dah tak ada pasal senyap belakang. Bini nombor 2. Wah. Kalau buat selalu lah. Mentang-mentang Solo. Dia maknanya ni hubungan ni mana bini ni sepatutnya gini lah dengan suami dia malam-malam. Tak ada buat apa-apa, mari cak baju sekat cakap. Tak ada. Cakap ikut Nabi. Tak. Mula senyap duduk kepala belakang. Cerita sikit dah. Bagi tadi dah buat. Okey, sambung ni. Jangan tadi lama-lama sangat tu larat. Ayat ke berapa dah kita ni? Ma yuri
Ha? Ha? Masih ayat 6. Masih ayat 6 lagi. Allah. Tayamum. Jadi tayamum ni ambil gini nah. Ambil tanah. Kita cari tanah bersih. Kita tepuk. Takut situ ada pasir dan sebagainya atau banyak sangat. Dia buat gini. Gini. Tepuk. Buat gini. Jadi tinggal dia lekat di tangan aja. Bukan tok dengan pusat dah. Tepuk gitu ya. Tepuk gitu. Lepas tu buat gini. Buang segala satu. Lepas tu famsahu biwujuhikum, maka sapuhlah kepada muka kamu. Sapu. Mana adalah putih macam bedak sikit lah. Tapi kalau buai banyak kan, buai banyak tu, maka sikit-sikit aja tinggal. Lepas tu wa aydiyakum minhu, dan kedua tangan kamu. Dua tangan kamu. Jadi sininya sahabat Nabi ada seorang tu dia tak dengar ayat ni yang dibaca. Dia tak tengok Nabi buat. Dia pun kata macam mana nak mandi, nak tayamum kan dia, kerana dia junub. Dia pun pecah baju, golek atas pasir. Golek atas tanah. Golek situ, golek sini, dia pun bangun. Kita pada Nabi kata tidak payah begitu. Dan ada itu sunnah lah. Ada itu. Buat kerana ignorant kan. Tak payah golek atas panah gitu dia kata. Jadi ada yang, jadi kalau siapa-siapa sakit kan, ambil tanah, debu tanah kering ya. Tanah kering tu, bubur lah tak puas kecil tu, bawa pergi ke hospital. Dia tepuk lah tu. Tak payah basuh kaki, tak payah sapu kaki. Nah, tak payah sapu kaki. Termasuklah junub sekalipun boleh sembahyang. Pasal Tuhan dia kata approve boleh tak ada masalah apa. Tak selesa lah saya. Itu awak Tuhan approve dah. Nah. Ma yuridullahu, tidaklah Allah Taala ingin liyaj'ala bainakum min harajin, untuk menjadikan kepada kamu susah dalam hak buat ibadat ni. Walakin yuridu, akan tetapi Allah Taala ingin liyutahhirakum, untuk menyucikan kamu. Jadi lagu tu cuci dah. Belah Tuhan cuci dah gitu. Ya awak ngada-ngada ni pergi korek punggung apa semua ni kau semua. Kau tu ni nyajar kau buat tu. Yang baca masuk kecil ni sampai orang terjadi penyakit dedah. Parik juga barang dia. Parik situ ongkau tu lompat. Dia lompat lah. Pegang ni ambil kain pegang tu. Lompat tung. Oh gila parik tu. Oh dan sungguh tu bawa tak salah. Tak payah tu, tak ada siapa diajar gitu tu. Wa yutimma ni'matahu, dan supaya Allah Taala dapat menyempurnakan nikmatnya alaikum kepada kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu ni boleh bersyukur kerana kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatilah nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada kamu, iaitu apa dia? Beri kita iman. Nikmatnya beri kepada iman. Apa tidak, kita ni seperti ramai-ramai itu boleh jadi minum arak, zina apa kita ni. Tak. Wa mitsaqahul ladzi, dan perjanjian yang wasaqakum, yang diikat bihi dengannya, iaitu 2 kalimah syahadah tu. Izkuntum sami'na, iaitu ketika kamu kata kami dengar. Bila
Itu ketika kamu kata sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Apa dia ni? Kalimah syahadah. Apabila kalimah syahadah diucap, maka kata pada orang yang kita ajar macam tu, dengar dah ni. Dia kata dengar. Nak taat ke? Taat. Iaitu ketika kamu kata sami'na, kami dengar dah ni, wa ata'na, kami taat dah ni. Wattaqullah, dan takutlah Allah. Takutlah kamu kepada Allah dengan jaga hukum. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, ikhlas atau tidak ucapan kalimah syahadah itu. Sabar terhadap tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ni. Sabar terhadap mengesahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kunu qawwami, jadilah kamu orang-orang yang teguh. Kunu qawwamin, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan, yang tegakkan. Lillah, iaitu kerana Allah. Yang tegakkan larangan, tegakkan suruhan kerana Allah. Lillah, kerana Allah. Apa yang Tuhan suruh, kita tegakkan. Apa yang Tuhan larang, kita juga tegakkan dia. Iaitu taati apa yang disuruh, yang dilarang. Larang yang buat, kita tak buat. Larang yang suruh, apa yang disuruh, kita buat. Idh kuntum syuhada abil qist, kamu menyaksi iaitu saksi-saksi dengan adil. Bersaksilah, saksi-saksilah kamu dengan adil. Wala yajrimannakum, janganlah kamu lakukan dosa. Sana'anu qaumin, kerana kamu benci kepada satu kaum. Ala illa ta'dilu, untuk kamu berlaku adil pada mereka. Dia dulunya engkar, dia kata uduh banyak pada kita. Maka apabila dia sudah beriman, jangan lagi kita buat perkara-perkara buruk pada dia. Dulu dia engkar, dia banyak kena kita. Lepas tu dia sudah beriman, maka tidak boleh kita tidak berlaku adil. Maka kita, orang macam ni tak ajar ke apa-apa, tak boleh. Dulu berlaku adil lah. Wa aqrabu lit taqwa, kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Wattaqullah, jagalah, takutlah kamu kepada Allah dengan jaga hukum. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui dengan telitinya apa yang kamu telah lakukan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah Ta'ala berjanji. Allah Ta'ala berjanji. Ya semalam pun kita ada ayat ni. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah Ta'ala berjanji terhadap orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, bagi mereka keampunan yang besar dan pahala yang besar juga, iaitu nak pergi syurga. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang yang engkar pada tauhid. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan menolak ayat-ayat kami. Ulaika ashabul jahim, mereka inilah orang yang ada sifat seperti inilah pemilik neraka jahim sebenar. Wallahu a'lam. Betul.